Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 25. Muka surat 25 bab ma jaa fi kathratil ghadab. Itu bab yang datang pada menyatakan banyak marah, dia kata. Ketahuilah saudaraku, adalah manusia itu tabiatnya pemarah. Kita tengok yang kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia punya starting kitab dia ni memang cantik. Dia start dengan satu fakta. Nama kata manusia ni pemarah. Tuhan buat kita ni, dia pasang nafsu dalam badan kita. Dalam nafsu tu ada nafsu marah. Silap sikit nak marah, silap sikit tak puas hati, silap sikit nak berontak, silap sikit. Itu ada dalam diri manusia. Dia kata. Tetapinya hendaklah dilawan dan ditahan akan dia dengan sungguh-sungguh hati. Kita tuan-tuan, bila kita nak marah, kita kena ingat, bukan kita aja pandai marah, orang lain pun boleh marah. Kita selalu bila kita nak marah, kita tak teringat orang boleh marah. Kita duk ingat kita nak tunjuk angin kita. Kita tak tahu orang nak tunjuk angin macam mana, kita tak tahu. Islam dia ajak kita lagu tu. Dia suruh kita ni bila masa pun modok check semua benda. Kalau berasa macam Tuhan bagi kat kita ujian sakit ni susah sangat, tuan-tuan ingat ada lagi teruk sakit daripada kita. Duk fikir kata Tuhan awak lah, dia bagi kita ni miskin susah sangat. Kita kena ingat ada orang lagi miskin daripada kita. Selama-lamanya manusia ni dia bukan orang yang paling. Dia bukan orang yang paling. Ada orang lebih pada dia. Sama dengan kaya. Kalau dia rasa dia dah cukup kaya, ada orang lagi ramai orang lebih kaya daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marah semua orang ada. Kontrol, dia kata, kontrol kemarahan itu, jangan turut akan marah itu, kerana ialah ibu segala kejahatan yang membawa akhirnya kepada bunuh-bunuh, kepada berbunuh-bunuh dan juga berbuang-buang nyawa. Kerana marah 1001 benda boleh jadi. Kita dalam kehidupan kita marah dekat anak ni, marah ni sampai pergi maki anak ni dengan perkataan yang kalau kita rakam, kita dengar balik, kita kata, awak aku kata macam tu. Masa kita marah ni, kita maki, kita hamput anak bini kita ni, macam mereka ni manusia paling tak berguna dalam dunia. Sat lagi bila kita reda balik, awaklah aku pergi cakap sampai macam tu. 30 tahun kita duk menikah dengan dia, dia jadi bini kita, dia duk belah anak-anak kita, 5 orang dah masuk universiti, keluar kerja dah, tapi hari ni marah, kita maki dia macam 30 tahun tu tak ada apa, tak ada satu kebaikan dia. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak kontrol marah kita waktu kita marah. Ni dia nak abang. Kerana ialah ibu kepada segala jahat yang membawa akhirnya kepada berbunuh-bunuh dan buang nyawa. Marah ni dia boleh bawa pergi sampai ke satu tahap yang kita tak jangka kita boleh buat. Boleh bunuh orang. Marah ni boleh bawa sampai bunuh orang. Dia tak pergi bunuh dengan cara bawa parang pergi tebas kawan tu, dia tak bunuh dengan cara bawa pisau pergi radak perut kawan tu, dia marah, dia buang marah dia cara lain. Dia pergi cari satu tok bomo manakah, santau hamba Allah tu bagi mati. Muntah darah, keluar darah berketui-ketui. Dan dia langsung tak ada rasa bersalah apabila kawan tu merana nak tunggu hari mati dia. Punca dia apa dia? Marah punya pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukankah apabila seseorang itu marah, mau dia sampai hilang akalnya. Dia kata bila marah ni otak habis, tak berfungsi. Semua jadi malfunction. Tak jalan otak kita. Kerana apa? Kemarahan menguasai segenap urat saraf yang ada dalam badan kita. Maka pada masa itu redalah ia apa jadi ke atas dirinya. Dia mai tahap tu, dia kata saya akan basahkan bumi Melaka ini. Hang jebat sudah kata macam tu. Marah punya apa saya?
Alang-alang dia kata, abang tuah yang aku pi buat macam ni pun kerana aku nak bela abang tuah. Tiba-tiba hari ni abang tuah nak main bunuh aku. Alang-alang. Dia main alang-alang habis tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata tak kala apabila ditahan marah itu daripada mulanya, maka zahirkan keluar, maka janganlah datangkan sebab-sebab marah itu. Itu dia. Marah ni mau kontrol daripada awal. Jangan layan kemarahan itu. Jangan zahirkan dia keluar. Kerana apa? Kerana bila dia keluar kemarahan itu, kita dah tak boleh kontrol. Tiada beberapa lama hilanglah ia. Marah ni satu time aja. Sekali lagi okey. Tapi masa dia tengah duk marah tu, kalau masa tu tak boleh kontrol, kita menyesal panjang. Berapa ramai pejabat agama Pulau Pinang bagi tahu, berapa banyak duk jadi menikah pagi petang cerai. Tak ada nak tunggu sebulan pun dah. Pagi menikah, petang cerai. Nak cerai lala tu juga. Tok Naib Qadi tutup, suruh buka tulis surat cerai lah tu juga. Tak boleh tengok dah muka dia ni. Duk depan Naib Qadi tu mulut duk maki, nak haram punya apa aku, kalau aku tahu aku tak menikah dengan hang bu. Ya Allahu Akbar, tuan-tuan, pasal apa ni sampai jadi macam ni ni? Tak ada agama ke? Tak ada apa ni jadi macam ni ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak boleh kontrol marah. Dia pergi jadi macam tu. Dia kata hilang akal dia. Sedangkan marah tu sebenarnya tak lama. Sat aja. Sama macam isu lah, isu dalam masyarakat kita ni tuan-tuan. Isu ni tak habis-habis. Habis minggu ni, dia minggu depan main isu lain. Minggu lagi satu dia main isu lain. Tidak ada satu isu yang tuan-tuan boleh sembang sampai 3 bulan. Tak ada. Tak ada. Kalau malam ni saya duk penat balik tajuk MH370. Tuan-tuan kata apa dia ni duk bercakap. Padahal tak jumpa lagi sampai hari ni pun. Tak jumpa lagi. Tapi isu itu sudah habis. Itu kata isu. Sama dengan marah. Dia main semusim aja. Lepas tu dia habis. Sama dengan musim durian. Dia benda ni semua seasonal. Orang putih kata. Dia ada season dia. Begitu. Ataupun dia kata kurang panasnya dalam beberapa lama. Sebangsa dia kata kalau dia tak habis pun panas dah habis. Panas habis tu kira okey dah. Boleh sembang balik dah. Maka itulah yang dipuji syarak kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tuhan kata wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan dia akan marah di dalam hatinya. Tuhan sebut orang bagus ni apa dia? Orang yang boleh tahan marah dalam hati dia. Tak cakap apa, tengok asap tabik ku telinga, kiri kanan ni tabik tu, dia duk buang marah. Dia macam mana lori trailer bila dia break dekat apa nama pondok tol ni, dia lepas tu buang marah lah tu. Pasal dia lori trailer, dia tak boleh drive, jadi kereta-kereta duk potong dia, zoom ni dia hangat. Bila dia nak buang marah dia di pondok tol lah, berhenti tang tu, dia lepas. Lega dia pun. Saat lagi dia masuk balik gear satu, dia jalan tu okey dah, tak apa dah. Tak apa dah. Itu sebab hikmah dia adakan pondok tol. Itu kau saja sebut saja. Dan demikian itulah dia kata disuruh oleh syarak kita dengan dalil hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala allimni syai'an wa la tukthir alayya la'alli a'ihi. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah datang satu laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama laki-laki itu macam perempuan. Nama laki-laki itu Jariyah bin Juthama. Laki-laki tapi nama Jariyah. Kita lah dalam masyarakat kita orang Melayu pun ada nama tu syubhah. Nama kita dengan perempuan. Laki-laki rupanya. Ya Allahu Akbar. Nama apa? Rosni kata. Rosni. Rosni kan Rosli katanya. Daerah Rosni. Kita awak jadi Rosni pula dia ni. Rosni ya? Nampak macam mana? Rosni biasanya perempuan, tapi dah dia pergi jadi laki-laki.
Rupanya zaman Nabi pun ada Jariyah nama. Kalau kita hari ni Joriyah lah. Nama Joriyah. Joriyah. Kita tanya dia, buat pembedahan jantina ke? Dah, dia kata. Memang nama saya Joriyah. Oh enggak, kita kata. Punya nama banyak, ada yang pergi bubuh Joriyah. Bagi orang perempuan pakai Joriyah sudahlah. Satu sahabat Nabi SAW, nama dia Jariyah bin Juthamah radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban ada cerita tentang benda ni. Kata dia, "Ya Rasulullah, ajaklah kiranya akan hamba satu manfaat yang besar bagi hamba, dan kiranya tidak tuan hamba banyakkan cakap ataupun memanjangkan bacanya, kerana payah hati hamba untuk nak faham dia." Satu orang mai jumpa Nabi yang kata Jariyah ni, dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bagi dekat saya satu pesan. Cuma kalau boleh," dia kata, "tak mau panjang berjela-jela. Sebab saya bila panjang saya tak tahu apa langsung. Bagi ringkas-ringkas sudah." Kan? Macam kuliah kita ni lah. Kuliah kita. Saya kadang susah juga. Saya cuba berhenti awal. Orang hak mai jauh tak puas hati. Dia kata, "Ustaz, Allah awak berhenti awal sangat. Kami mai jauh ni, duit minyak pun tak padan ni." Bila saya panjang sikit, orang hak duduk tepi masjid ni kata, "Panjang sangat sampai 9 setengah, kebah kaki ni, bukan ada apa." Dah tu saya nak panjang kan nak pendek. Kan? Lain orang lain cerita dia. Kan kita kira start pukul 8, kita kira Aisyah pukul 4, habis Aisyah kita pun berhenti. Tuan-tuan, Nuh terjun mai daripada Tanjung Dawai di Pak Tam kita ni, mai daripada Tanjung Dawai tu. Dia nak kampui mai daripada Tanjung Dawai ni, mai pukul 9 habis. Dia mai dia kata, "Ya Ustaz, awak buat lagu ni naya kami." Pak Tam pun kita nak jaga juga. Ni hak lain pun kita nak jaga juga. Jadi kita ambil 9.30. Kan? 9.30. Kan? 10 baru panjang, 9.30 okey lah. Jadi Jariyah bin Juthamah ni bila jumpa Nabi SAW, dia kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, cerita mai apa-apa, ajak mai dekat aku apa-apa benda, nasihat mai dekat aku apa-apa benda, yang kalau boleh nasihat tu biar pendek aja, tak mau panjang. Pasal apa? Kalau panjang sekali lagi saya payah nak ingat, saya payah nak buat amalan. Bagi ringkas aja," dia kata. Lagu tu. Supaya mudah-mudahannya senang ingat kepada hamba. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan orang itu demikian, maka Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata dekat dia, "La taghdab." Faraddada miraran. Kullu dhalika yaqul la taghdab, la taghdab. Bila dia minta Nabi pesan dekat dia, bagilah apa-apa pesan yang ringkas dan padat, yang saya mudah ingat, saya boleh buat amalan. Bagi mai tahu dekat saya. Nabi pun okey, hang mau ringkas, Nabi bagi ringkas. Nabi kata apa kat dia? La taghdab. Jangan marah, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata lagi, la taghdab, jangan marah. Dia kata lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Dia kata hak lain lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Pada muka hang minta ringkas. Kan? Dia kata ini sabda Nabi SAW, jangan engkau marah. Yang ni jangan kamu mendatangkan asbab, sebab-sebab yang boleh jadi marah. Dan jikalau ada marah, jangan datang ke sebab-sebab yang boleh menambahkan marah itu. Bahkan hendaklah tahan engkau sekuat-kuat hati engkau akan marah itu. Dan itulah satu benda yang Nabi bagi tahu dekat dia untuk diamalkan oleh dia. Nabi beritahu satu tu ya. Rupanya tidak puas hati laki-laki itu akan sebanyak itu pengajaran Nabi SAW. Dia minta ringkas, Nabi bagi ringkas, dia tak puas hati pula dah. Jadi hak kes tadi ni, hak mau ringkas, hak mau panjang sikit, hak mau serupa dia ni. Dia minta dekat Nabi bagi satu nasihat yang simple, yang ringkas, yang saya mudah ingat dan saya mudah buat amalan. Nabi kata satu aja, la taghdab, jangan marah. Dia kata lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Satu ya kau beritahu. Kalau hak ni pun hang tak boleh ingat, kau tambat di tiang masjid tu duduk balik. Nabi bagi ringkas aja kat dia. Bila Nabi bagi banyak tu, jadi tak puas hati pula kepada Jariyah bin Juthamah ini, dengan kerana sedikit amat kepadanya nasihat itu. Dia kata ringkas sangat pula, dia kata. Maka ia pun mengulang-ulang beberapa kali minta Nabi ajak dan tambah lagi kepada dia. Setiap kali diminta, maka setiap kali itulah dijawab oleh Nabi SAW, jangan marah.
Dia kata lain-lain, la taghdab, jangan marah. Dah yang tu tak apalah. Hak lain, la taghdab. Nabi kata jangan marah. Macam tu. Maka dari sini dapat faham sekalian ulama beberapa ilmu daripadanya. Tu dia yang kata ulama pula hadis macam tu punya simple, ulama buat beberapa kesimpulan. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan daripada Sulaiman bin Surat. Roda tu baca dia Surat. Okey. Dan juga Sulaiman bin Surat, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Itu hadis sahih. Masalah dia kata marah itu bagaimana mengenal dan juga bagaimana hakikatnya. Macam mana nak tahu yang kata marah ni? Dia kata tersebut di dalam Al-Gharib, nama kitab. Marah itu ialah gelora darah di hati mau membela diri. Itu yang kata marah. Dia kata dia main bergelora, dia main ketang dada, dia main satu, tu marah. Siapa biasa marah dia tahu. Dia main ni, dia jadi lagu meremang bulu roma, dia jadi lagu macam itu marah. Dia kata gelora yang main di dalam hati seseorang manusia. Maka kerana itu sabda Nabi SAW, Nabi kata ittaqul ghadab fa innahu jamrah tuqadu fi qalbi bani adam alam yarau ila intifakhi audajih wa hamrati ainai. Maksudnya takutlah oleh kamu semua akan marah. Nabi kata ittaqu al-ghadab. Saya duduk kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ini Nabi kata ittaqul ghadab, takutlah dengan marah. Marah ni bila dia mai 1000 kemungkinan boleh jadi. Marah ni apa sahaja? Tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihi salam marah apabila tengok Bani Israel dengan satu Qibti bergaduh. Nabi Musa ni dia belah mana? Bani Israel ke Qibti dia ni? Bani Israel. Nabi Musa ni Bani Israel. Qibti ni belah keturunan siapa? Firaun. Firaun Qibti. Jadi semangat bangsa tu ada. Macam kita lah tuan-tuan. Kita orang Melayu. Kok mana pula ada semangat Melayu tu. Tengok ada aksiden tepi jalan, kita slow kereta buka tingkap. Orang kita kah? Orang kita tu maksud dia apa? Orang Pai ke orang Menoh? Dah bukan macam tu. Orang kita kah? Orang daripada budak kita? Maksudnya apa? Budak Melayu. Budak Melayu. Kita guna istilah tu. Orang kita. Allah punya pun bagi signal pergi parking tepi, turun mai. Padahal bukan adik-beradik, bukan orang kampung. Budak kita ya. Dia ada dalam diri kita. Tersombonglah. Dan bangsa ni tuan-tuan, kita tak boleh buang. Islam boleh terkeluar daripada diri kita. Islam boleh terkeluar. Orang boleh murtad. Bila murtad, Islam dah terkeluar daripada diri dia. Tapi Melayu, tuan-tuan ambil pahat ke, ambil martun, katok pun tak keluar. Melayu duduk dalam diri kita. Pasal kita Melayu. Semacam mana Nabi SAW sendiri masa khutbah di Arafah, Nabi sebut ana Muhammad, ana Arabi, ana Makki. Nabi kata aku Muhammad, aku orang Arab. Nabi bangga dengan bangsa dia. Dan aku orang Makkah. Tak salah. Yang salah ni apa dia? Yang salah ni apabila antu'ina qaumah ala zulm. Apabila kita tolong kaum kita, bangsa kita sedangkan dia zalim. Kita kata dia betul, itu salah. Mengasihi, menyayangi bangsa sendiri tidak salah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hadis ni Nabi kata apa? Ittaqul ghadab. Nabi kata hendaklah kamu takut dengan sifat marah ni. Pasal apa? Marah ni dia boleh menjadi pintu kepada 1000 kejahatan boleh jadi dengan sebab marah ni. Kerana bahawasanya ia seperti sepotong api yang menyala di dalam hati anak Adam. Marah ni dia macam satu api ni duk menyala dalam hati kita. Tidakkah sekalian kamu lihat kepada naik gelembung orat leher kamu? Dalam hadis, bila orang marah ni kita tengok ni orat tengkuk ni dia naik cekang, tu marah tu.
Itu sebab saya buh collar pergi rapat tu ni. Tuan-tuan tak boleh tengok. Kan? Bila orang marah ni kita tengok orang ni, dia naik cekang ni, dia mengelembung, dia cekang tu. Menunjuk kata apa? Dia duduk tahap stres yang cukup tinggi. Itu sebab orang ada blood pressure ni, ada high blood pressure ni, dia tak boleh. Marah-marah ni tak boleh. Anak-anak kalau tahu mak dia, kalau tahu ayah dia ada high blood pressure, ada darah tinggi, jangan pergi buat pasal bagi orang tua ni naik angin tak pasal-pasal. Dia boleh tak pasal-pasal, dia collapse, dia rebah. Pasal apa tuan-tuan? Darah tembak naik sampai hujung rambut dia. Habis dah. Terus jatuh keras kediang, sengap, hantar pergi hospital, doktor cek, doktor kata apa? Ada blood clot dekat otak dia. Ada satu darah beku di otak. Doktor dengan muka sedih mai dok abang, dia kata dia ada marah siapa-siapa ke? Kawah jadi punca marah lari lah. Abang kok hak lain pakat duk juga tengok adik dia ni main telan bagi tinggal kasut hang punya pasal ayah jadi macam ni. Nak buat apa lagi? Dia duduk atas katil, tak sedar diri dah. Saat doktor mai pula, abang kata, kami terpaksa buat operation. Kami kena bedah otak dia, buang blood clot, darah beku, kena buang. Anak cerdik sikit tanya, doktor kalau operate, buang, ayah boleh okey balik tak? Yang tu kita serah dekat Allah. Ayat tu kita tak mahu dengar. Tapi memang itu ayat dia. Dia kata yang tu kita kena serah dekat Allah lah. Saya usaha. Kami akan buat yang terbaik. Selebihnya kita doa banyak-banyak. Kita duduk dengar tu naik semak perut. Dia bagi surat suruh sign. Nak sign apa ni? Saat lagi mati kata aku pisang bagi orang tua ni mati. Tuan-tuan, cerita dia apa dia? Cerita dia pada awal. Hampa jangan bagi dia marah. Itu cerita dia. Masa dah jadi macam ni, nak pergi bergaduh adik-beradik, nak pergi cekak collar baju doktor, suruh selamatkan ayah, tak guna. Tadi ni, jangan jadi asbab. Jangan menjadi sebab kepada orang tua ni marah. Pasal dia darah tinggi, dia tak boleh marah. Betul tak betul hak agama kata? Betul. Tapi kita selalu tak mau nak dengar apa yang Nabi SAW kata. Baik tuan-tuan? Baik. So dia kata apa dalam hadis ni? Kamu akan tengok orang marah tu naik gelembung orang lehernya dan merah dua biji matanya. Biji mata dia menyala merah macam tu. Tu kena ni juga. Kadang-kadang dia merah tu pasal daun ketum pun boleh jadi juga. Tengok dia ni marah apa tak pasal apa. Dia tak marah apa. Dia kena daun ketum dua koleh. Supaya dia jadi macam tu. Dan kata Al-Qistallani maknanya jauhkan dirimu daripada asbab yang boleh membawa kepada marah. Jangan datangkan apa-apa yang boleh membawa kepada marah. Dia kata. Baik. Kemudian dia kata masalah marah itu menyukakan syaitan. Yang seronok bila manusia jadi marah, bergaduh, berbunuh-bunuh, bermusuhan ni siapa yang seronok? Syaitan seronok. Itu last sekali. Itu last sekali. Malam kemarin dulu pukul 11 RTM 1 buat debat, bukan debat lah, forum tentang hudud. 3 panel Islam, 1 bukan Islam. Kita duk ingat kot forum tu dia nak berjalan dengan cara 3 orang Islam ni berusaha untuk nak bagi tahu hudud ni bagus kepada bukan Islam. Sepatutnya macam tu. Tak jadi macam tu. Jadi macam mana? Tuan-tuan balik tengoklah. Tu yang jadi. Islam sama Islam pula duk. Nak buat sangat, buatlah. Awak cakap macam tu. Hukum ini, hukum Allah. Allah tu bukan Tuhan hang, Tuhan aku juga. Tuhan kita yang suruh laksanakan hukum ini. Kita duduk sama-sama, kita bincang sama-sama. Nak buat macam mana? Kita nak buat ni bukan kerana nak ambil kredit, bukan kerana nak ambil markah. Bukan kata A boleh buat, dia dapat nama, B pada muka. Bukan macam tu. Ini tanggungjawab orang Islam kena buat. Tanggungjawab orang Islam kena buat. Aku A, hang B. Tapi aku Islam, hang Islam. Perintah untuk laksana benda ni mai daripada Allah, turun dalam Quran. Allah Tuhan kita, Quran kitab suci kita.
Lah bukan tanggungjawab hang. Aku pun nak tolong. Mai kita pakat-pakat buat bagi jalan supaya semua orang tak berdosa dan supaya semua orang boleh hidup dalam negara yang harmoni. Itu tujuannya. Bila kita tengok malam tu, lepas pakat 2 SMS abang buka malam ni TV 1 pukul 11. Kita pun tunggu tengok. Allah, awak tarani aja. Yang rasional ni seorang aja. Profesor Jabatan Syariah UIA, satu budak perempuan. Dia rasional. Dia cakap very simple. Perempuan cakap pun cantik, sopan, cakap elok. Dia kata apa? Dia kata macam ni. Dia kata sekarang ni macam ni. Undang-undang yang ada hari ini, kita semua setuju. Kata tak cukup berjaya untuk nak membanteras jenayah. Semua orang setuju. Pasal apa? Pasal jenayah ni berleluasa. Kenapa ni perempuan ni? Kenapa dia kata kita tak cuba alternatif lagi satu, undang-undang Islam? Kita cuba, dia kata. Cantik dia cakap. Asyik kau ni buat kabur balik, kau ni buat kabur balik. Cina duk gelak tengok. Sedih lah. Pasal apa kita bila nak berbincang benda macam ni, kita nak bawa sekali masuk benda-benda tak elok ada ni. Nak bawa masuk kemarahan, nak bawa masuk tak puas hati, nak bawa masuk. Pasal apa? Benda tu semua tinggal tepi, kita masuk pi kita dengan Islam yang ada dalam diri kita. Masuk pi duduk sembang elok-elok. Bukan hang menang aku kalah, bukan aku menang hang kalah. Benda ni kalau boleh buat, orang Islam menang, bahkan negara ni dapat limpahan keharmonian hasil daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cantik. Yang penting apa tuan-tuan? Tajuk kita baca ni, marah tu tak mau dah. Buang marah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata marah itu menyukakan syaitan. Syaitan seronok bila tengok kita sama kita, orang Islam sama orang Islam berbalah. Masya Allah. Saya tengok satu video, dia buat posting masuk dalam Facebook. Satu video cerita tentang syekh-syekh kaya di UAE, United Arab Emirates, UAE, Emirat Arab Bersatu. Kegilaan mereka ni apa dia? Race unta. Sehingga kan mereka buat apa? Untuk nak buat ni hobi mereka race unta ni, mereka beli budak-budak Islam daripada negara-negara susah. Dia beli budak. Tuan-tuan balik lagi masuk internet tengok video tu. Masya Allah. Dia beli budak-budak daripada Bangladesh, dia beli budak-budak daripada India, buat masuk mai ke negara depa, bagi duduk lau ayam kita elok lagi daripada tempat budak-budak ni duduk. Tidur atas pasir, padang pasir ni. Lepas tu ada tempat penyeksaan pula di tempat budak-budak tu duduk. Kalau budak ni tak bangkit pukul 3, pukul 3 kena bangkit untuk nak training cara naik unta race ni. Kalau tak bangkit, dia ikat tangan budak tu dua-dua belah, tu goyang-goyang kaki, tibai budak tu dah. Budak 3 tahun umur. Ada pula reporter boleh menembusi masuk ke tempat tu ambil gambar tentang kehidupan budak-budak ni, tentang macam mana budak-budak ni didera. Tuan-tuan nak bercakap apa pasal musuh Islam buat naya orang Islam? Kalau Islam sama Islam pun buat naya macam tu. Tuan-tuan nak marah apa Amerika duk buat dekat orang Islam? Kalau orang Islam Syria sendiri duk bunuh anak orang Islam Syria. Tuan-tuan nak marah apa kepada negeri-negeri barat pasal mereka duk buat naya, duk buat tahana, duk dera, duk buat bagi susah orang Islam. Kalau sekiranya orang Islam sendiri di Mesir bunuh orang Islam Mesir. Semua kena start balik daripada awal. Buang kemarahan daripada hati kita ni. Tengok saudara sama seagama ni dengan tengok kasih sayang. Dia kena dah buat macam tu tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada kalau keadaan nanti mai lagi worse, lagi teruk nanti mai ke depan esok ni. Jangan lupa yang tu homework balik tengok tu. Yang race unta di UAE ni, United Arab Emirates ni.
Masya Allah tuan-tuan. Mana dengan reporter duk buat gambar nak pergi ambil, polis dia duk halau tak pergi ambil gambar. Penderaan budak umur 3 tahun. Dah ada juru bahasa pula tengah. Orang putih ni tanya juru bahasa ni, tanya balik, depa bagi hang makan tak? Depa bagi hang makan apa? Depa pukul hang tak? Budak ni jawab pun takut-takut, duk tengok kiri kanan takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua benda ni nak kena buat balik. Pasal apa? Pasal sistem yang ada dalam masyarakat seluruh dunia hari ini macam tu punya teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata marah ini menyukakan syaitan dan mengundurkan malaikat. Syaitan suka tak apa, malaikat reverse, malaikat ghostan belakang, malaikat tak mau kepada orang yang duk marah-marah ni. Demikianlah tersebut di dalam hadis sebagai riwayat daripada Ibnul Musayyib. Di sini dia bawa main maksud sahaja. Hadis dia kalau tuan-tuan nak rujuk, dia ada dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud bilangan 4251. Hadis tu ada dalam Sunan Abi Daud. Riwayat daripada Ibnul Musayyib radhiyallahu an. Dia ni tuan-tuan, Ibnul Musayyib ni spelling nama dia Al-Musayyab. Spelling nama dia. Tapi dia sendiri suruh orang panggil Musayyib. Kan macam kita hari ni lah, ada pi tulis nama, kemudian dia tak suka nama tu, dia suruh panggil nama lain. Dia ni Sa'id bin Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab nama dia. Orang hebat tuan-tuan. Yang kata Ibnul Musayyib ni orang hebat, cukup hebat. Dia tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Dia tabi'in, dia tak dan jumpa Nabi. Dia cuma dan jumpa sahabat-sahabat Nabi. Bahkan guru-guru dia Zaid bin Sabit, guru dia. Zaid bin Sabit ni siapa dia? Anak angkat Nabi. Itu guru dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, guru dia. Abdullah bin Umar, guru dia. Abdullah bin Abbas, guru dia. Dia berguru dengan sahabat-sahabat yang duk ada keliling Nabi. Pasal dia tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi. Dia wafat tahun 93 Hijrah. Tahun 93, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, tahun 93 Hijrah, tahun begitu ramai alim ulama dan fuqaha mati tahun tu. Tahun 93 Hijrah ni, itu tahun dia jadi tahun pakat mati. Alim ulama sahabat Nabi ni 93 Hijrah ni ramai mati. Dia mati pada tahun tu. Dan dia yang kata Sa'id bin Musayyib ni, dia ni menantu kepada Abu Hurairah. Itu satu yang kita kena tahu. Dia menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia pesan dekat orang, jangan panggil saya Sa'id bin Musayyab, tulis Sa'id bin Musayyab, tapi bila sebut Sa'id bin Musayyib. Pasal apa? Pasal nama Musayyab itu membawa maksud orang yang diasingkan. Dia kata, siapa panggil aku dengan nama Sa'id bin Musayyab, esok dia kata Allah akan asingkan dia daripada orang-orang yang beriman. Dia sampai warning macam tu. Dia tak mau orang panggil dia dengan nama Sa'id bin Musayyab. Dia suruh panggil dia dengan nama Sa'id bin Musayyib. Dan lagi satu cerita dia apa? Tok Wan dia pun satu masalah juga. Tajuk ni kita baca di Masjid Jelutung, Pulau Pinang. Tok Wan dia ni nama Hazan. Ha kecil. Ha Zainun, Hazan. Hazan dalam bahasa Arab ni maksudnya apa? Duka cita. Kan? Tahun Khadijah mati, tahun Abu Talib mati, dia panggil Amul Huzni. Tahun kesedihan, tahun kedukacitaan. Nabi dah jatuh di timpa tangga. Isteri mati, pak menakan mati, tahun tu. Tok Wan kepada Sa'id bin Musayyib ni nama dia Hazan, nama dia duka cita. Dia ni pernah mai jumpa Nabi SAW. Tok Wan dia ni mai jumpa Nabi SAW. Bila mai jumpa Nabi, Nabi tanya dia, "Masmuk, nama hang apa?" Dia jawab, dia kata, "Nama saya Haznun, nama saya Hazan." Nabi dengar, Allah, awak nama duka cita. Duka cita ataupun payah, maksud dia Hazan. Allah, Nabi kata, awak nama macam tu, tak cantik. Nabi kata, bal anta sahlun. Nabi kata, tukang nama hang. Nabi kata kat dia, tak mau pakai nama Hazan, duka cita susah ni, tak mau. Tukang nama Sahlun.
Nama mudah, senang. Nama Sahal. Nabi kata kat dia. Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata, ma ana bimughayyir isman sammanihi abi. Dia kata, saya tak akan tukar nama ni, pasal nama ni pak saya yang bagi. Dia kata. Nabi nak tukar nama, orang lain punya lah duk doa bagi Nabi, bagi satu gelaran pun tak apa dekat dia. Dia ni Nabi suruh, tak mau nama Hazan, tak mau, bubuh nama Sahlun. Oh, dia kata tak, nama ni pak saya bagi kat saya, orang lain siapa pun tak boleh tukar. Dia kata. Jenis macam ni ada juga dulu. Sa'id bin Musayyib, dia kata apa? Dia kata, fama zalat final huzunah ba'du. Daripada peristiwa Nabi suruh Tok Wan tukar nama, Tok Wan tak mau tukar tu, start pada tu sampai mati, Tok Wan dia hidup dalam duka cita. Dia kata. Itu kata Sa'id bin Musayyib. Ni hadis ni riwayat daripada Sa'id bin Musayyib. Katanya dia dalam antara Nabi SAW duduk, ada serta Nabi beberapa orang sahabat. Dia cerita, dia kata satu hari Nabi duduk, sahabat duduk dah ramai sekali dengan Nabi. Tiba-tiba mempermaki satu orang laki-laki akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, manusia yang Nabi kata kalau tak Abu Bakar di sebelah kaki penimbang, ambil semua manusia ada, bos sebelah satu lagi. Lebih berat amal baik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya hebat tak Abu Bakar ni? Sangat hebat. Tiba-tiba Abu Bakar duduk dengan Nabi, mai satu orang depan, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Biasalah kalau kena maki ni, biasalah. Sayyidina Abu Bakar pun kena maki, Nabi pun kena maki. Lagi teruk yang maki Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang kafir, orang Islam. Dia mai depan Sayyidina Abu Bakar, depan Nabi, dia maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka disakitinya akan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia maki, dia saja kata benda-benda yang bagi Abu Bakar sakit hati. Macam tu. Tetapi tidak dipedulikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dengar dia duduk maki, dia boleh duduk senyum begitu. Tuan-tuan boleh? Mai duduk maki depan-depan public, depan semua orang ni mai duduk maki. Tuan-tuan boleh senyum, alhamdulillah, 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 boleh? Abu Bakar As-Siddiq dia boleh buat tak peduli kepada orang duduk maki dia. Bahkan diam ia dan tidak dijawabnya makian itu. Kemudian disakiti lagi oleh laki-laki itu akan Abu Bakar. Diam juga Sayyidina Abu Bakar. Dia tengok Abu Bakar tak jawab, dia makam, dia lagi hangat, dia maki lagi cukup-cukup. Kau-kau dia bagi. Abu Bakar diam juga, tak jawab. Maka disakitinya lagi akan Sayyidina Abu Bakar itu. Maka Abu Bakar pun membalas makinya. 3 kali dia pun tak boleh ada tadi ni. Lepas penampak sedih, dia mai. Pasal apa? Abu Bakar pun manusia. Tapi boleh bagi sampai 3 round ni dah cukup baik tuan-tuan. Sekali maki buat tak tahu, sambung lagi sekali, boleh buat tak tahu, cukup baik tu. Kita tuan-tuan, ya Allah, kawan tu baru jegir, tanya dah hamba apa? Baru jegir, tak kata apa lagi, baru jegir aja. Hamba apa? Apa jegir-jegir apa? Ada hutang? Oi, kita ni nama Bakar juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kena maki 1 round, dia boleh tak kata apa. Kena 2 round, dia boleh tak kata apa. Kena 3 round, dia jawab. Bukan dia maki, dia jawab balik. Nak kata yang hang kata tu tak betul, fitnah, aku tak buat benda tu. Nak abang lagu tu aja. Bila didengar oleh Nabi SAW akan yang demikian itu, maka Nabi bangun daripada tempat duduk tu. Bila Abu Bakar jawab balik, orang duk maki dia ni, bukan maki balik, jawab balik, mempertahankan diri. Bila jawab aja, Nabi bangkit pi. Nabi tunjuk macam tu, dia bangkit, dia pi. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, marahkah tuan hamba kepada hamba ya Rasulullah?
Yang kata sahabat Nabi, mereka tak boleh. Hayang muka Nabi berubah pun mereka dah rasa bersalah. Ni kepulak Nabi bangkit pi. Allahu Akbar. Abu Bakar baru jawab kata, apa yang hang kata kat aku tu tak betul. Itu fitnah. Aku tak buat macam tu. Nabi bangkit. Dia tinggal dah kawan ni. Tak ada gunalah aku layanan. Dia pergi ikut Nabi SAW. Dia sampai dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, marahkan Tuhan hamba kepada hamba. Tuhan marahkah dekat saya? Maka sabda Nabi SAW, telah turun malaikat daripada langit membohongkan apa yang orang maki kamu tadi. Masa kawan tu mai duk kata dekat hang macam-macam, hang tak jawab apa, hang tak tahu. Allah hantar malaikat mai duk depan jadi lawyer hang. Allah hantar malaikat mai duk depan, malaikat nafikan tuduhan orang tu dekat hang. Nabi kata, maka tak kala kamu lawan akan dia, lenyaplah malaikat itu. Tapi bila hang tak jawab, hang kata, dah, saya tak buat macam tuduhan. Banyak tu hang kata, malaikat tinggal hang. Nabi kata, dan duduk syaitan bersama dengan engkau. Syaitan sudah ambil alih tempat malaikat duduk tadi. Nabi kata, maka tiadalah aku mau duduk kalau sekiranya begitu keadaannya beserta syaitan. Nabi kata, malaikat pun tinggal hang, syaitan mai duduk ganti, aku tak boleh duduk sama dengan syaitan. Aku terpaksa tinggal hang. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud, dan hadis itu mursal dan muttasil. Tuan-tuan buka di dalam Sunan Abu Daud, dia kata hadis itu statusnya hasan. Hadis hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita, tuan-tuan, orang kata kat kita, katalah. Tak payah pergi jawab lah, tak payahlah. Padan dengan malaikat turun mai jawab. Kalau betul, depa fitnah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata pembanting orang itu apa? Orang yang banyak, orang boleh direbahkan ke tanah apabila bergusti dengan dia. Dan syarak kita ada mendatangkan misal pembanting marah itu dengan dia. Iaitu datang riwayat daripada satu sahabat Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, Mas-sur'ah. Nabi satu hari Nabi tanya, Mas-sur'ah. Nabi kita, siapakah orang yang dipanggil as-sur'ah? Sur'ah ni dalam bahasa Arab sara'ah. Dia berapa perkataan? Sad ra'in, sara'ah. Sara'ah ni maksudnya apa, tuan-tuan? Maksud dia, nak kata lagu mana? Knockout. Kalau dalam bahasa boxing kan dia panggil KO, knockout, TKO ataupun KO. Yang tu perkataan sara'ah. Sara'ah tu maksudnya KO. Maksudnya bila lawan dia boleh KO kan orang itu. Okey. So Nabi tanya, Mas-sur'ah, siapakah yang dimaksudkan sebagai orang yang boleh KO kan orang apabila lawan dengan dia? Siapa? Qalu, sahabat kata as-sari'. Sahabat kata sur'ah itu ialah orang yang as-sari', orang yang kaki pukul. Dia ni dalam kampung satu jetera ni, siapa tak boleh buat apa kat dia? Hai, sekarang satu jetera ni, siapa tak boleh buat apa kat dia? Kira siapa ada masalah apa, pergi cari dia. Dia turun main dengan beg kilik dia tu saja, hulu pistol bagi keluar, bagi nampak tu. Pistol tipu budak-budak macam tu saja. Tapi dia bagi nampak hulu tu. Orang tengok tu, ui, ada pistol dia ni. Ni yang kata as-sari' ni. Bila Nabi tanya, hampa tahu tak yang kata as-sur'ah ni siapa? Sahabat kata as-sari', orang yang memang kaki pukul. Yang dia ni kalau dia lawan dengan siapa pun, semua orang akan kalah dengan dia. Itulah yang dikatakan as-sur'ah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sur'ah kullu sur'ah, as-sur'ah kullu sur'ah, as-sur'ah kullu sur'ah. Nabi ulang 3 kali. Ar-rajul alladhi yaghdabu fayashtaddu ghadabuh wa yahmarru wajhuh wa yaqsha'irru jilduh fayasra'u ghadabah. Siapa dia orang yang dikatakan kuat tadi ni? Jawab sahabat-sahabat, orang yang boleh menumbangkan sesiapa sahaja, itu orang kuat. Nabi kata dah, bermula orang yang kuat
seperti yang kamu i'tiqadkan itu salah. Sebenarnya orang yang kuat itu ialah orang yang boleh merebahkan orang, yang boleh merebahkan orang, yang boleh merebahkan orang. Bahkan sehabis-habis baik dia ni apa dia? Apabila merah mukanya, waqsha'arral jild ni maksudnya apa? Di sini dia kata bangkit kulit ni. Waqsha'arral jild ni maksudnya kulit ni jadi berkerut. Itu maksud dia. Kan dalam hadis cerita orang nak mati. Bila orang tanya Nabi, ya Rasulullah, tanda-tanda orang tu nak mati macam mana? Nabi kata, idza syakhasal basar. Apabila mata dia tak main. Syakhasal basar, mata dia tengok terpacak satu tempat ya. Itu sudah sikit lagi. Berapa second dia akan mati. Lagi mata dia duk main, duk tengok kiri kanan tu dak lagi. Idza syakhasal basar, apabila mata dia terpacak tengok, dia dah nampak malaikat maut dah mai. Mata dia tengok. Waqsha'arral jild. Itu Nabi kata, apabila kulit dia jadi kerut. Dia kerut. Pasal apa? Benda dia nampak tu menakutkan. Dia jadi macam tu. Dan apabila jari kerepot, Nabi kata, dia duk tahan sakit ni. Nyawa dia nak keluar ni. Duk tahan sakit tu. Itu detik-detik akhir. Nabi cerita. Jadi orang marah ni, Nabi kata apa? Orang yang marah itu ialah orang yang muka dia merah menyala. Dan kulit dia dah jadi kerut. Dan dilawannya marahnya itu, yakni ditahankan dan direbahkan marahnya itu. Itulah orang yang kuat sebenarnya, Nabi kata. Bukan orang yang boleh piduk pukul orang kuat atas jalan, bukan orang samsing dalam kampung, bukan. Itu bukan orang kuat, Nabi kata. Tapi betul-betul orang kuat ialah orang yang waktu mata merah menyala marah ni, dia boleh tundukkan kemarahan dia. Itu orang yang sebenar-benar kuat. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fi kazmil ghaiz. Itu cerita tentang menahan marah dalam perut, dia kata. Tahan, jangan bagi keluar kemarahan tu. Dan dia beritahu dekat kita hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang macam mana cara nak tahan kemarahan itu. Lepas itu kita akan masuk fi ijlalil kabir. Tajuk lagi cerita tentang kita disuruh memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Kita kena muliakan orang yang lebih tua dan orang yang lebih saleh daripada kita. Tuan-tuan tengok. Hari itu Dr. Wahbah Zuhaili, satu ulama usul fiqh terkenal dunia, mai ke Malaysia. Tok Guni Aziz jumpa dia, cium tangan dia. Dr. Wahbah Zuhaili, pasal apa? Ma'ruf, dikenali oleh semua orang kehebatan dan wara' dan ilmu yang ada pada Dr. Wahbah Zuhaili. Anak-anak tuan-tuan mengaji agama, Maktab Mahmud pergi mengaji Mesir, pergi Jordan, pergi Syria, pergi Morocco, masuk Universiti Melaya, masuk UKM, masuk Insaniyah, masuk apa semua. Kalau ambil syariah, dia ada satu teks yang mesti kena baca dalam usul fiqh, Ashbah wan Nazair. Siapa tulis? Dr. Wahbah Zuhaili. Satu dunia pakai kitab dia. Dia main Malaysia, Tok Guni Aziz pergi pegang, cium tangan dia. Ini yang kata ijlalil kabir. Memuliakan orang tua dan orang yang lebih besar ilmu daripada kita. Dr. Harun Din Al-Fadhil, Datuk Dr. Harun Din jumpa Tok Guni Aziz, dia cium tangan Tok Guni Aziz. Respect ada di situ. Respect ada. Bukan dinilai dari segi Datuk Dr. Harun Din ada PhD, Tok Guni Aziz ada master's degree saja. Bukan itu. Tetapi hormat tu dia mai. Dia tahu dia patut hormat siapa. Dia mai. Dia berjumpa dalam mesyuarat, Datuk Harun Din cium tangan Tok Guni Aziz. Hormat tu ada. Kita ni piduk jadi sombong tak tentu punca ni, ya Allahu Akbar. Pening kepala dengan benda ni. Orang yang hebat macam tu tahu hormat orang, kita tak hati nak hormat orang. Janganlah tuan-tuan, jangan macam tu. Tajuk yang akan datang dia nanti mai cerita-cerita macam ni. Insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله.